Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke episod yang kelima. Selamat datang kembali ke rancangan 30 minit bersama Bicara Muslimah. Tidak lain tidak bukan, bersama saya adalah dua rakan setugas saya, yang ini Ustazah Azizah dan juga Ustazah Latifah, dan diri saya sendiri. InsyaAllah hari ini kita akan sambung topik perbahasan kita masih berada di hukum fikih. Ini minggu kedua kita berbicara mengenai hukum fikih. Betul tak? Betul kan? Okay. So bertajukkan permata terjaga rapi. Agak-agak apa yang kita nak berbualkan hari ini sebelum kita mulakan perbincangan, izinkan saya membacakan sedikit nas daripada Al-Quran, daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan atau kepayahan, tetapi Ia berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung mengenai masih berada di dalam topik mengenai kebersihan. Jika pada episod yang lepas kita telah berbicara mengenai kepentingan kebersihan dalam Islam itu sendiri, maka hari ini kita akan berbicara mengenai apakah yang menyebabkan tercemarnya kebersihan itu. Bahasa saya bukan main hari ni. Okay, jadi hari ini kita akan mulakan perbincangan dengan Ustazah Azizah lah. Jadi kalau kita tahu dalam isu taharah ni kita ada hadas kecil dan hadas besar. Okay, jadi saya nak saya fokuskan kepada hadas kecil dahulu lah. Mengenai yang mengotori kebersihan ni, ataupun kita panggil sebagai najis. Kalau kita tahu dalam Islam ni sebenarnya najis ada macam-macam kategori. Dia bukan najis, oh ni najis, tak boleh. Kita kena faham, kita kena belajar apakah kategori najis dan cara kita menyucikan najis-najis itu sendiri. Jadi boleh tak Ustazah Azizah terangkan kepada kita apakah kategori najis yang perlu kita ketahui? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, so kali ni part saya ni kita macam go to basic sikit lah Ustazah. Macam dia, benda ni adalah benda yang basic, yang mana kalau kita belajar ni kita boleh cakap oh ini simple aja, ni senang aja, tapi macam Ustazah Syekh cakap, kita perlu untuk mengetahui cara-cara membersihkannya, dia punya perbezaan dalam kategori dia dan sebagainya. Jadi seperti mana yang kita cakap ni, hadas kita ada dua kan, hadas kecil dan hadas besar. Dan najis ni dia segala apa yang ada kena mengena dengan hadas kecil. Yang dan apa kena mengena dengan hadas kecil, iaitu najis ni dia okey, makna najis dululah. Najis tu sebenarnya apa? Kalau dari segi bahasa tu, najis sebenarnya adalah benda yang kotor. Kalau kita tengok pada syariat, benda yang maknanya adalah benda yang kotor yang menghalang kita dari menunaikan solat. Jadi kalau dia dah ada kena mengena dengan ibadah kita, so perlulah kan untuk kita ambil Ustazah, ambil perhatian dengan masalah-masalah dan isu-isu tentang najis ini. Okay, kalau saya rasa semua orang pernah dengar ni jugalah, najis ni dia ada beberapa kategori. Dia ada najis ringan, dia ada najis tengah-tengah, dan juga najis yang berat. Najis ringan ni dipanggil najis mukhaffafah. Dan najis ringan ni, apa dia najis ringan? Dia adalah air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu badan. Dia belum minum kok apa semua belum susu tepung semua tak minum, tapi hanya susu badan ibunya sahaja. So dia adalah air kencing bayi lelaki sahaja, bukan bayi perempuan. Dan saya terangkan dulu makna next kategori ni apa, iaitu adalah dipanggil najis mutawasita. Najis mutawasita ni, mutawasita tu makna dia tengah-tengah. Jadi apa dia najis mutawasita ni? Dia adalah contoh seperti darah ataupun muntah ataupun nanah dan juga air kencing bayi perempuan. Dan najis yang paling berat adalah yang tak lain tak bukan yang kita kenali sebagai hanya dua.
khinzir dan juga anjing. Jadi cara membersihkan najis-najis ini pun berbeza. Macam kalau najis mukhaffafah, cara membersihkannya senang sahaja. Najis yang ringan tu cara membersihkannya kita ulama menyatakan yang kita hanya merenjiskan air. Ataupun macam sekarang kan dah canggih sikit kan. Jadi kalau saya selalu dengan anak saya, so saya akan bawa dululah, bahasa mereka masih kecil, saya akan bawa macam spray kecil gitu. Jadi seandainya kalau terkena ke apa, saya akan spray. So sama juga macam kita renjis air gitu. Kalau najis mutawasita, cara pembersihannya kalau kita nampak darah ke apa ke, kalau terkena air kencing bayi perempuan ke apa ke, kita harus basuh dengan air sehingga dan kena make sure air tu mengalir lah tempat najis tu, dan dia kena make sure dia najis tu bersih daripada baunya, bersih warnanya dan rasanya, zatnya macam itu. Dan najis mughalazah ni memang dia najis berat kan. Jadi cara untuk untuk membersihkannya pun ada berat sikit lah, di mana kita harus pertama sekali kita kena, kalau terkena ke apa, sebenarnya najis mughalazah ni pun ada beberapa khilaf di pendapat dengan pendapat ulama ni, di mana yang bersangkut paut dengan air liur anjing. Kalau khinzir memang tak boleh lah. Okey, kalau macam dengan anjing ni ada khilaf, yang mana kalau mengikut imam kita, Imam Syafi'i, dia menyatakan bahawa segala apa kena mengena dengan anjing tu dia adalah najis. Kerana apa? Imam Syafi'i dia memang memperhatikan benda yang amat selamat lah. Kita tak tahu bila air liur tu terkena dekat badan kan. So seandainya kalau kita terpegang ke anjing ke, ataupun segala apa yang kena mengena dengannya, dan kita baguslah untuk kita membersihkan dengan cara najis mughalazah. Yang najis mughalazah ni kita kena buang najisnya dahulu, kemudian kita ambil air mutlak kita kena bersihkan dia sebanyak 7 kali. Dan salah satu kali bersih tu kena pakai dengan air tanah. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu banyak kemudahan yang kita boleh dapat sekarang ni ya. Macam kalau dulu kita kenalah cari tanah, tapi kalau sekarang kalau kita tengok dekat kedai-kedai, macam kedai-kedai toko warisan ke apa, kita boleh dapat sabun sertu, di mana kat situ diorang dah buatkan dah campurkan dah dengan air tanahnya, yang mana kita boleh gunakan sabun sertu ini untuk membasuh tempat-tempat yang kena dengan najis mughalazah itu. So itulah daripada saya, Ustazah Syikin, sedikit InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Azizah di atas penerangannya. Jadi kat sini saya rasa tadi saya macam terconfuse sikit lah. Benar, kalau hadas kecil kan kita kena dia membatalkan wuduk, Ustazah. Kita berbincangkan tentang najis. Kira najis ni ada kaitannya, bukanlah bermakna kalau darah terkena batal wuduk, tidak. Tetapi kita perlu membersihkannya lah, supaya solat kita tu sah. Bukanlah bermaksud kena darah je batal wuduk, tidak. Dia ada kaitan sahaja. Okey, jadi kat sini saya nak tanya, tadi kalau saya Ustazah Azizah terangkan najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, hanya kepada bayi lelaki. Apa pula kisahnya dengan bayi perempuan? Kenapa macam ada double standard gitu, Zah? Kenapa kalau bayi lelaki renjis-renjis dah bersih, tapi kalau bayi perempuan lain pula caranya? Boleh tak Zah Latifah terangkan kenapa berbeza? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, perbezaan ni saya rasa macam banyak ramai juga yang tanya pada saya lah, apa perbezaan antara air kencing bayi lelaki dan juga bayi perempuan? Kenapa dibeza-bezakan? Kerana bila kita nak membersihkannya dah ada perbezaan di situ. So saya bacalah buku ni, dan dalam buku ni ada menerangkan tentang yang konsep pertama ialah kenapa dibezakan, bukan kerana nak mendiskriminasi ke apa, kerana dalam konteks dalam konteks orang-orang Arab dahulu, lazimnya anak-anak lelaki dia selalu didokong berbanding kepada anak-anak perempuan. Jadi bila didokong tu, kalau diorang dulu tak ada pampers so kalau didokong tu dahulu tu maknanya kadang-kadang ada anak lelaki tu akan macam kencing lah, kena baju dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan dia membersihkan dirinya, sebab tu dia renciskan air sahaja untuk bayi lelaki pada orang-orang Arab lah. Sekarang ni kita kan dah ada pampers dan sebagainya kan, tapi tetap seandainya kalau anak lelaki yang umurnya lebih bawah daripada umur 2 tahun tidak minum air susu selain daripada susu ibunya, tetap direnciskan sahaja air kencingnya itu.
yang terkena kepada baju dan sebagainya. And at the same time juga dia adalah menunjukkan kepada konsep ta'abudiyah. Masukkan konsep ta'abudiyah ni lah adalah hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan Rasulullah SAW Ummul Qais bin Mihsan berkata dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa bayi lelakinya yang belum makan sesuatu selain dari susu ibu. Ketika bayi itu dalam pangkuan Nabi SAW, tiba-tiba dia kencing. Ummul Qais berkata lagi Rasulullah SAW hanya memercikkan air pada tempat yang terkena air air kencing sahaja. Masuk kat sini lah nas ni ataupun dalil ni menunjukkan bahawa Rasulullah SAW show ataupun cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan masyarakat pada waktu itu adalah menunjukkan bahawasanya kalau air kencing anak lelaki kita renciskan sahaja. Jadi kita seperti yang kita tahu apa yang Rasulullah SAW melakukan itu adalah satu benda yang baik, adalah salah satu pengajaran. Jadi perlulah kita contohi pengajaran Rasulullah SAW, termasuk juga dengan inilah konsep membezakan air kencing lelaki dengan perempuan. Dan itu satu dalam maknanya kita ada konsep ta'abudi, maknanya kita patut contohi Rasulullah SAW. Mengikut buku ni juga ada kajian mengatakan ada kajian daripada seorang hamba ni, dia buat eksperimen lah, nama hambanya lah Asil Muhammad Ali dan Ahmad Muhammad. Saya rasa dia punya perkongsian ni banyak dibuat berujukan oleh para ustaz-ustaz kita yang buat dia punya analisis kat sini menunjukkan bahawa air kencing budak perempuan ni dia punya bakteria ataupun dia punya acid level lagi tinggi daripada daripada bayi lelaki. Jadi dia sampaikan kategorikan yang umur di bawah 1 bulan berapa banyak acid dia. Kalau saya boleh ambil dalam satu, dia kata bayi yang umur 1 bulan hingga 2 bulan dia punya acid bayi perempuan dia punya ataupun bakteria dia is about 91%. Maknanya yang lelaki tu sikit sahaja. Jadi lepas tu dia naik kepada umur 2 bulan hingga 3 bulan, semuanya secara keseluruhan mengatakan bahawa bakteria yang ada terkandung daripada bayi perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Disebabkan yang itu penyuciannya berbeza, dan juga bau hancing air kencing perempuan tu lebih kuat daripada lelaki. Di situ lagi ada perbezaannya. In summary secara keseluruhannya bukan nak kita katakan bahawa ini adalah satu sifat diskriminasi. Pada saya ini bukan diskriminasi antara perempuan ataupun lelaki. Ini nak menunjukkan bahawa Islam memartabatkan wanita ni, sampaikan pada konteks air kencing pun sampai dijaga. Maknanya dia nak make sure yang bahawa wanita ni menjaga kebersihan dan sebagainya. Wanita ni patut diajar bagaimana nak menjaga kebersihan dan sebagainya. Sebab tu sampaikan komponen air kencing pun dibahaskan para ulama dan sebagainya. Itulah yang yang dimaksudkan dibezakan antara perempuan dengan lelaki air kencing. Masya-Allah, begitu jelas penerangan daripada Ustazah Latifah. Terima kasih. Kalau saya memang sains ke ni tajuk apa yang bakteria asid ni semua ni, saya tak berapa nak mahir lah. Tapi bila saya sendiri ada pengalaman ada anak lelaki dan anak perempuan, ya Allah akbar, memang bezalah sangat. Baru tahu sebab kita tak sadarlah diri kan dia waktu bayi tu kencing bau ke tak kan. Tapi bila ada anak kita boleh bezakan. Masya Allah, beza betul bau hancingnya air kencing bayi lelaki dan bayi wanita. Walaupun yang ni kita berbicara mengenai yang minum susu ibu saja kan. Even kalau dah makan macam biasa pun beza bau dari sudut bau je lah kita dah boleh tahu beza lelaki dan perempuan. InsyaAllah. So kat sini penting lah untuk kita ambil tahu setahu-tahunya lah mengenai najis. Lagi-lagi kalau bagi mereka yang punya anak kecil dan sebagainya, penting untuk kita tahu tentang hukum, cara-cara pembersihan. Tapi saya pasti dan yakin lah kita sebab kita mungkin dah biasa, kita ada air, kita alhamdulillah kita hidup di Singapura ni air tak putus insyaAllah. So jarang-jarang lah susah kalau anak kencing susah renjis je kata. kita macam masih nampak takkanlah nak renjis je, jarang-jarang lah. Tapi saya rasa itu praktikalnya bila pampers. Macam bila pampers nak cerita-cerita lain lah. Kalau wet tissue sahaja tidak, kalau kita hanya buka pampers, so wet tissue sahaja tidak cukup untuk berkira belum suci lagi. Tapi kalau bayi lelaki senang, kita dah boleh pakai wet tissue, lepas tu kita boleh renjis je. Sebab saya pakai spray saja. Renjis je dah bersih.
Macam kalau lelaki spray sekali je dah kira dah suci dah. Tapi kalau perempuan mesti air mengalir. Boleh spray juga, boleh spray banyak sikit lah sampai air mengalir. Boleh. So itu baru tanda suci. Kenapa kita nak kalau kita tengok baby tak suci pun tak apa, sebab diorang memang sentiasa berada di dalam keadaan yang hadas lah kan. Sebab apa, takkanlah every 1 jam 10 minit nak tengok pampers kan. Tak pengsan pula maknya. Mak bapaknya mahal pampers kan. Jadi kenapa ini penting bila kita perlu untuk dokong anak bila nak solat dan sebagainya. So pastikan anak itu dalam keadaan yang suci lah. Sehabis baik untuk kita cubalah. Tapi kalau dah tengah solat, kita tak tahu pula tengah solat tu dia buang air ke tidak kan. Tapi sebaik-baiknya sebelum kita mulakan solat, ini penting dalam solat sahajalah. Sebab dalam solat kita pastikan anak kita tu berada dalam keadaan suci. Begitu juga kalau kita mestilah suci kan. Okay. Jadi seterusnya Zah, kalau kita dah tahu najis dah salah satu perkara yang kita perlu ambil tahu, kita kena bersihkan lah tempat, hilang bau, hilang rasa dan sebagainya. Ada lagi satu masalah wanita ni Zah, khususnya bagi mereka yang telah berumur lah, tak berumur tua sangat lah, macam kita umur kita ni pun dah mengalaminya jugalah. Selalunya bagi mereka yang telah melahirkan ataupun yang dah berumur lebih tua daripada kami, tak adalah. Okay. Jadi kalau kita pasti dah yakin kalau kita buang angin atau kita kentut buang angin, pasti batal wuduk. Semua orang tahu. Kalau kita tahan, batal tak Ustaz? Tak lah, sedang kita keluar tak batal lah. Tapi kalau kita sebelum nak solat, kita tahan, tu makruh. Lepaskan je lah ambil wuduk. Tapi kalau dalam sembahyang, tahan tak apalah. Dah leceh pula dengan sembahyang, rasa nak kentut je lah. Tak boleh lah. Sedaya mana kita nak tahan lah kan. Tapi ada satu jenis kentut ni, satu jenis angin ni yang kita tak boleh tahan, yang kita tak ada kontrol, iaitu kentut vagina ataupun angin vagina. Jadi boleh tak Ustazah Azizah, saya balik kepada Ustazah Azizah lah, boleh tak Ustazah jelaskan dengan lebih lanjut mengenai apakah angin vagina tersebut? Mungkin kalau sana pernah rasa kan, tapi apa benda ni? Pernah rasa tapi tak tahu apa. Mungkin Ustazah Azizah boleh terangkanlah apa itu angin vagina dan apa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jumpa ya. Ataupun ada juga penonton yang macam ada kentut lagi satu, macam gitu kan. Diorang mesti tertanya kan. Jadi ya betul, this is ni bukan main-main lah. Ini memang betul terjadi. Ini bukan cubaan Dia bukan, ni betul-betul benda yang terjadi. Jadi angin yang keluar bagi seorang perempuan ni, lagi yang macam dah meningkat, dah mengalami beberapa proses seperti dah melahirkan beberapa banyak, dia ada selain kentut yang biasa tu yang keluar daripada belakang tu, dia ada satu angin yang keluar dari lubang faraj sendiri. Jadi apa beza ni? Bila kita selidik kan, kentut yang biasa tu dia ada kena-mengena dengan perut kita. Jadi kirakan segala apa yang kita makan kan nanti masuk dalam perut kan. So nanti macam ada asid-asid, ada gas-gas apa semua, dia akan daripada perut tu dia akan melalui dalam saluran dubur kita, dan dia akan keluar dekat belakang macam gitu. Itu adalah sebab tu kadang-kadang bau apa semua kan, kentut yang kat belakang ni kan. Jadi itu adalah kentut yang biasa, yang selalu tu, yang common kentut lah kira-kira orang panggil Jadi angin vagina ni ataupun kentut vagina ni, dia tak ada kena-mengena dengan perut. Kentut vagina ni dia saluran dia bukan pada saluran yang dubur tu, dia saluran kubur, iaitu kepada orang panggil tu pundi air kencing kita saluran lahir nak masuk lah ni. Kira kan dia instead of yang dekat belakang tu, dia kena mengena di tempat lain, di mana kalau kita tengok kan wanita ni dia ada 3 lubang kan. Satu lubang yang kat belakang yang mana najis akan keluar, lagi satu lubang air kencing di mana air kencing kita akan keluar, lagi satu lubang tu adalah lubang yang bersangkut paut dengan rahim, di mana kat situlah juga kalau kita melakukan hubungan seks
kat situ jugalah yang akan masuk. Jadi bila kita melakukan hubungan seks ataupun kita melahirkan, kita punya lubang tu kan terbuka, jadi banyak angin yang ada keluar yang ada masuk. Dan kadang-kadang juga angin ni kan dia akan terasa, memang bezanya dengan kentut biasa tu. Kentut tu, kalau kentut biasa tu kita akan rasa tau macam nak terkeluar, nak terberak, ataupun memang rasa keluar angin dia. Kalau kalau kentut yang vagina ni kan dia macam tak ada rasa, tak ada apa-apa, apa tu, macam gitu. Itu rasa dia. Jadi memang dia adalah benda yang beza. So dia keluar pun daripada saluran yang berbeza. Jadi sebab tu datangnya persoalan. Jadi kentut yang ini dia batal ke tak? Dia sama ke tak dengan kentut yang keluar daripada saluran belakang tu? Jadi apa hukumnya pada mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i cakap apa? Dia sebenarnya tidak ada beza. Angin yang keluar di mana-mana, dia tetap sebaiknya untuk keselamatan kita, wuduk kita tetap batal seandainya kentut itu terjadi kadang-kala lah, macam gitu, sekali-sekala gitu. Tapi akan tetapi ini saya cakap pada pegangan Imam Syafi'i lah. Dia ada kat sini, dia ada khilaf beberapa ulama, di mana ada juga ulama-ulama lain yang mengatakan tidak batal wuduk kita. Tapi kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahawa ia membatalkan wuduk. Akan tetapi Imam Syafi'i juga mendatangkan mensyarahkan tentang rukhsah yang kita boleh dapati dalam keadaan ini. Apa rukhsahnya? Rukhsah tu adalah satu keringanan yang mana kita boleh terkecuali lah. Okay, yang mana seandainya kita diuji dengan penyakit yang kerap keluar angin seperti ini. Kalau kita kerap keluar sampai kita susah nak solat, macam it will take us around like 1 jam ke 2 jam untuk solat, pasal angin ni asyik keluar je. Angin vagina ni kita tak dapat rasa, dia keluar je. Kalau kentut ada macam possibility untuk kita tahan kan, untuk kita cuba untuk tidak mengeluarkannya. Tapi kalau vagina ni tak ada. So seandainya apa yang kita boleh ambil iktibar daripada syarahan Imam Syafi'i ini, so seandainya benda ni memudaratkan kita sampai kita susah nak solat, sampai kita susah nak melakukan kewajipan kita, dia dipanggil sebagai satu keringan, bukan keringanan, dia panggil satu benda yang darurat, di mana dia kira macam kira istihadah gitu. Okey, di mana benda tu adalah dia pasal dia penyakit, pasal dia darurat, jadi dia terkecuali daripada kita kena angkat uduk. Akan tetapi seandainya kalau kita ada penyakit ni, dan selain daripada penyakit yang kerap keluar angin ni, juga ada juga yang dikecualikan daripada mengambil wuduk sekali lagi pada pandangan Imam Syafi'i, iaitu kalau seandainya kita ada penyakit kencing yang berpanjangan, di mana macam keluarnya air kencing gitu, air kita tu dia lambat, dia tak stok kat situ, nanti sekejap lagi keluar lagi, yang mana dia akan datang memudaratkan kita untuk solat. So seandainya ada penyakit-penyakit sebegini, kita ada rukhsah di mana kita tak payah ambil uduk lagi, kita teruskan. Tapi ada syarat dia. Apa syarat dia kalau datangnya sebegini? Syaratnya adalah kita kena sedaya upaya untuk menjaga taharah kita, seperti macam kita memakai macam pad ke sesuatu ke yang mengalas seandainya takut kalau betul-betul ada benda terkeluar daripada lubang-lubang kita ni. Dan kita tak boleh simpan wuduk, Ustazah. Kita kena segera ambil wuduk bila waktu solat tu masuk. Dan last but not least, kita kena segera ambil wuduk. Lepas tu kita jangan tangguhkan solat. Jadi cepat-cepat solat. Jadi kalau dah solat dah settle. Masalahnya dah boleh cerita lain kan, dah settle. Jadi itulah tentang sedikit sebanyak isu kentut vagina. Saya harap dia ni lah clear lah. InsyaAllah, saya harap begitu jelas penjelasan Ustazah Azizah. Saya harap para penonton para wanita di luar sana fahamlah sedikit sebanyak mengenai apakah itu angin vagina. So mungkin hari ni itu kentut vagina rupanya, kan baru tahu. Okay, jadi kalau selama ni kisahnya, alamak habis selama ni tak tahu. Selama ni tak tahu tak apa, sekarang dah tahu, kena buatlah apa yang kita dah tahu kan. Jadi tak kisahlah, saya rasa ambil wuduk ni bukanlah satu perkara yang leceh. Kan bagus setiap kali kita nak solat kita memperbaharui wuduk kita, kerana setiap titisan yang terkena pada wajah, pada air, itu adalah secara simboliknya menggugurkan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita. Dengan harapannya begitulah, dan kita ambil wuduk pun jadi berseri-serilah wajah kita dengan air suci wuduk itu sendiri. Jadi tak apalah, ambil wuduk solat. Okey, jadi ada lagi satu perkara yang membatalkan wuduk di Ustazah. Saya tak tahulah batal ke tak. Saya tanya Ustazah Latifah lah. Okay, saya ada bagi satu senario lah. Saya dekat rumah dah ambil wuduk, nak solat solat maghrib lah. Nak solat maghrib berjemaah di masjid. So maghrib jam 7.10.
Saya keluar rumah pukul 7. Jadi datang masjid dalam keadaan berwuduk kan, setiap langkah ke masjid tu kan ada pahalanya. Tapi saya tak jalan kaki dah, saya naik bas. Sekali bila saya naik bas tu, saya pegang handle bas tu lah. Sekali ada satu orang, satu lelaki, tak kisahlah siapa-siapa lelaki tu, yang penting lelaki lah, nak picit bel, terlanggar pula tangan saya. Sengaja tak sengaja kan? Tak tahulah. Tak tahulah sengaja ke tak sengaja kan. Saya pun alamak, dah lah ambil wuduk kat rumah. Apa jadi dengan wuduk saya sekarang ni Ustaz? Saya kalau dah sampai masjid, tudung dah berlilit-lilit, nak kena buka tudung lagi. Lepas tu dah pakai makeup, nak kena cuci lagi makeup. So macam mana Ustaz? Cuba Ustaz suraikan sedikit. Bukan Ustazah kata tadi kalau ambil wuduk menggugurkan segalanya kan. Ambil lah wuduk. Okey, apa ni, saya rasa Ustazah pun tahu apa jawapan dia kan. Sebenarnya tak apa, kita akan bincang insya-Allah. Okey, kalau kita bersentuhan dengan yang bukan mahram, senang jawapan dia. Memang semua ulama mengatakan bahawa especially pada Imam Syafi'i mengatakan kalau seorang wanita ni bersentuh ataupun tersentuh dengan yang bukan mahram, maka wuduknya terbatal. Jadi kalau dia terpegang, ambillah wuduk lagi, dapatlah pahala kita kan. So tapi kat sini kita pun ada soalan juga yang mengatakan bahawa Ustazah, macam mana tu kalau dia cuma macam CP je Ustazah, dia belakang dia tak sentuh depan dia, seperti dah macam cerita-cerita Piramli dia CP sahaja, CP. So macam mana kalau mengikut mazhab Syafi'i, jadi madhab lah mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara kulit dan kulit antara kulit kulit dan kulit, tak kisahlah yang dia punya tapak tangan ataupun yang belakang ni, tetap batal. Saya pun baru share benda ni dengan anak-anak saya lah. Jadi diorang tahu yang bahawasanya kalau misalnya saya bersentuh dengan bapak dia kan, kalau kita dah ambil uduk tu batal. So diorang buat game dan macam saya dah ambil uduk semalam baru happen benda ni semalam. So saya dah ambil uduk, dah pakai telekong, sekali dah gitu dia kata Umi your hand, kenapa pula kan, kata ayah your hand. Dia nak menyatukan kita. Okey. Kat sini saya nak katakan bahawa bersentuhan yang dalam, kalau misalnya ada orang kadang confuse Ustazah, boleh tak kalau bersentuhan antara suami isteri bersentuhan boleh. Okay, tetapi membatalkan wuduk. Maknanya kat sini kan, kalau misalnya kita punya mahram, kita ada 3 kategori mahram kat sini. Okay, yang tadi yang kita tahu yang bukan mahram tu semua memang batal lah wuduk kita. Kalau kita pegang memang confirm kena ambil wuduk balik. Kalau yang dalam kategori yang mahram tu ada 3 komponen. Mahram nasab, mahram susuan dan juga mahram disebabkan pernikahan. Kalau mahram disebabkan pernikahan, kita bernikah dengan suami kita nak pimpin tangan no problem. Tapi kalau kita nak solat tetap kena berwuduk. Jadi semalam memang saya dah marah anak saya lah. Penat-penat aku ambil wuduk, dia suruh touch pula. Luar daripada nak wuduk tu tak suruh touch pula. Macam gitulah. Maknanya dalam kategori yang mahram pernikahan, kita bersentuhan dengan suami kita adalah halal, tapi bila kita nak solat kita perlu berwuduk. Kalau mahram nasab seperti macam apa tahu, bapak kita ataupun adik-beradik kepada bapak kita ataupun mak kita, kalau kita bersalaman dengan pakcik kita tidak membatalkan. Okey, jadi kita boleh, kalau misalnya kita berwuduk dan kita bersalaman, kita dibolehkan kita untuk terus solat. Maknanya dah ada wuduk, kita salam, tak membatalkan wuduk kita. Dan seandainya kita ada mahram susuan, maknanya ada adik-beradik susuan kita, so kalau kita bersalaman tidak membatalkan wuduk juga. Itu sebenarnya konsep yang mengatakan bahawa kalau kita bersalaman tanpa mahram, bukan mahram kita, batal ke tidak, itu as in general memang batal. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah di atas penjelasannya. Saya ada satu cerita yang saya rasa kelakar sikit lah. Benda ni terjadi kepada sahabat saya sendiri di masjid lah. Sekarang kita tahu masjid ada safe entry dan sebagainya kan. So nak bagi stiker, nak bagi apa. So jadi kita digalakkan zaman COVID ni, kita digalakkan untuk mengambil wuduk dari rumah. Jadi sebab untuk mengelakkan lah, untuk mengurangkan risiko-risiko di masjid dan sebagainya kan. Jadi satu ketika tu kawan saya ni tengah jaga safe entry, nak kasih stiker dekat pakcik dah ada wuduk dah daripada rumah dah. Sekali pakcik ni pun hayal, dia pergi berbual dengan jemaah lain. Lepas tu sekali waktu kawan saya nak kasih stiker, terlanggar. Kira macam terlanggar sikit lah, CP je. Sekali pakcik tu macam Allah batal wuduk aku. Allah batal wuduk. Saya macam tak ada nak kata apa. Saya dekat situ macam nak ketawa, tak boleh pula, tak sopan pula kan. Tapi tu saya rasa macam benda-benda kelakar lah ketika pengalaman di safe entry kan.
Kawan kita kat sini kan. Allah susah saya tak reveal orang ni siapa. Tak ada pasal kadang-kadang pun benda ni kan happen kan, nak buat macam mana kan. So saya rasa benda-benda walaupun sepi tu orang ingat apa tak, tak apalah, yes saya nak sentuh sikit. Kadang orang kata okay, kalau kita tersentuh gitu, tak apalah, tukar mazhab lah, boleh jadi mazhab Hanafi dan sebagainya. Tidak, kita kena ingat kita nak tukar mazhab ni bukan suka sahaja. Maknanya dalam konteks yang kita di Singapura ni ataupun di Asia ni, kita semua berpegang kepada mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i berpegang kepada benda yang selamat, dan dia nak menjaga kita, nak menjaga ibadah kita. Jadi kalau kita terpegang dan sebagainya, maka kita tetap kena ambil uduk balik. Itu dia. Ya, begitulah. Saya pun dulu ingat, saya dulu selalu berangan. Kerana apa? Kerana yang tersentuh suami isteri ni hanya dibolehkan ketika berada di Mekah. Kerana apa? Kat situ sebab susah, memang agak payah kalau dekat sana terbatal wuduk, nak kena ambil wuduk jauh, mana-mana je tak tahulah toilet dia, nak kena cari susah. Jadi saya pun dah berangan, bestnya kalau pergi umrah dengan suami, sambil-sambil tawaf boleh pimpin tangan kan. Selama ni tak boleh. Sekali rupanya bila saya belajar ilmu barulah, bila saya nak pergi umrah tu, ustaz mengatakan rupanya mazhab Syafi'i masih ada, tak perlu bertaklid kepada mazhab lain. Mazhab Syafi'i ada mengatakan kalau kita tersentuh, kalau kita sentuh orang, wuduk kita batal. Tapi kalau orang tersentuh kita, wuduk kita selamat. So saya pun lupakanlah pimpin tangan tu, letak tangan dalam tudung sajalah. Jadi begitulah. Jadi Islam tu mudah lah, tapi jangan kita ambil mudah. Jadi saya harap sampai di situ saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaat. Kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan hukum-hukum fikah yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.